Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Oktober 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita dengan mengenai adanya syarikat dari negara luar menyatakan minat untuk melabur dan membeli gas hidrogen dari Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg, syarikat berkenaan mahu menggunakan gas hidrogen dari Sarawak untuk kegunaan di negara mereka sendiri. Katanya gas hidrogen tersebut akan dijana dari empangan hidroelektrik Baleh yang turut menjana tenaga elektrik dan tenaga solar. Saya apabila jadi Ketua Menteri, disuruh kita jadi Ketua Menteri, pendekatan saya ialah bottom up. Dari bawah ke atas, kita dengar aspirasi rakyat dan kita buat dasar seperti mana dikehendaki oleh rakyat. Sebabnya 3 tahun tu kita bangunkan semua infrastruktur. Jalan raya, jambatan, bekalan elektrik, bekalan air. Termasuk Sawas, Sares. Rumah panjang si ada elektrik, kita pasang Sares. Pakai solar. Teknologi ada kini tu. Hanya kita guna teknologi baru. Dan solarnya boleh di-maintain. Kita ajar orang ke ni maintain solar. Bermakna rumah panjang ada elektrik 24 jam. Beliau berucap demikian semasa merasmikan jambatan Nanga Mujung Kapit pada Isnin. Terdahulu, Ketua Menteri menegaskan beliau amat mengutamakan aspirasi dan memastikan dasar yang dilaksanakan bagi memenuhi kehendak rakyat negeri ini. Dalam tadi saya madas tidak di Kapit. Sebenarnya ada sebuah syarikat negara luar. Saya dapat nyebut nama kerana syarikat itu adalah listed company. Dalam negara luar nak berlabur dengan kita mengeluarkan hidrogen. Hidrogen tu akan dibelinya balik pakai negaranya. Kerana nuclear energy tu orang simak lagi nuclear energy. Jadi kalau ya jadi kita ngeluar hidrogen fikir je kita dah ada kuasa kita untuk melaksanakan cukai jualan. Kalau hidrogen hanya makin tan, kita teskan 5%. Jadi negeri kita bertambah pendapatan. Beralih ke laporan COVID-19 di Sarawak. Satu kes baharu positif COVID-19 telah dilaporkan hari ini di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat sebanyak 718 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes merupakan seorang lelaki tempatan yang bekerja di Kuwait. Sejarah menunjukkan kes telah balik ke Malaysia melalui lapangan terbang antarabangsa Dubai pada pagi 1 Oktober 2020 dan tiba di Kuala Lumpur pada petang 1 Oktober 2020 sebelum meneruskan penerbangan ke Kuching pada hari yang sama. Kes didapati negatif semasa menjalani ujian RTK antigen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, manakala di Kuching, kes menjalani kuarantin wajib dan ujian saringan RT-PCR dan didapati positif pada 4 Oktober 2020. Tiada sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19 ditunjukkan. Turut dilaporkan satu kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge seramai 683 orang atau 95.13%. Berikut pula, laluan Jalan Temalat Song akan terus dibuka kepada orang awam secara berjadual. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Masing berkata, jalan tersebut masih belum siap sepenuhnya, namun atas keprihatinan dan nasihat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg, orang ramai dibenarkan melalui jalan berkenaan. Tok aku, budah tu ialah 7 bulan tutup jalannya. Aku jalan Temalat ngumuan kat tutup pula ketemu ngatur pengawaknya. Tang CM Surabaya manah nak bakal aku fikir dia lain lagi. Anang nutup kerana aku. Gagak te jadual. Anang nutup awak kepala kita tahu kena. Kita bagi pihak aku yang maya berapa jam sehari buka kita lah ke rakyat tahu kenanya. Dia bisik jadual gitu. Betul kita ingat. Retin jalan tidak sampai tembok. Jadi Kuala Putihnya under construction. Betul digagak. Kita berjalannya jimat-jimat.
Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Jambatan Nanga Mujong di Kapit pada Isnin. Sebelum ini, banyak pihak menyalahkan Kerajaan Sarawak kerana menutup laluan tersebut dan tular di media, orang awam terpaksa menggunakan jalan balak dan kelapa sawit. Sementara itu, beliau juga berharap tidak timbul isu Kerajaan Sarawak memberi janji kosong kepada rakyat dalam pelaksanaan projek Jalan Mujong ke Tunoh sepanjang 77 km yang menggunakan kos sebanyak RM550 juta. Ungkos dia 550 million. Kena agak ya. Tak nak gagak dia tok kan kita Sarawak pergilah lusa dah saya apa viral ni deh. Dah sebut tu macam pinadai deh. Angkut duitnya aja tu dah susah, nak boleh sari. Anang ke nyangkul ngagak jalai. Anang pihak kita keberbiak lalu menglaban kami perintah GPS tu. Sari tahu aku buat pergilah mesti bisik datai. It's not that way. It takes time. So please learn to be patient and we try to get the money and I'm sure CM can get the necessary fund for us. Berita seterusnya, seramai 112 peserta dari rumah panjang di sekitar Batang Paku Sepauh telah hadir di Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Siri 6. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, program itu bertujuan mendedahkan penduduk di kawasan luar bandar dengan teknologi pertanian moden. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Siri 6 di Sepauh pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban turut meyakinkan penduduk bahawa kerajaan GPS sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat dan menjelaskan tentang pelbagai program bantuan yang telah disalurkan selama ini seperti kenyalang Gold Card dan penubuhan unifor. Justru beliau menegaskan kerajaan GPS berhak diberi mandat untuk memimpin Sarawak pada pilihan raya negeri ke-12 akan datang. Selanjutnya, penduduk Kampung Jenan dan Picin di Tebeduk akhirnya menarik nafas lega apabila pembinaan jalan Picin Jenan telah siap sepenuhnya. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata, pembinaan jalan yang melibatkan kos sebanyak RM6 juta itu dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Menurutnya, jalan tersebut bukan sahaja menghubungi Kampung Picin dan Kampung Jenan, namun ia juga merupakan laluan pintas dari Jalan Tebeduk ke Baki Baharu, malah terus ke Jalan Padawan hingga Tapah dan Kota Padawan. Berucap semasa penangguhan Karnival kasus cawangan Tebeduk dan perasmian Jalan Link Picin Jenan pada Ahad, ahli Dewan Undangan Negeri Tebeduk itu menambah pembinaan jalan berkenaan membuktikan Kerajaan Sarawak prihatin dengan keperluan rakyat yang memerlukan akses jalan raya. Seterusnya, program Komuniti Sejahtera PKS merupakan landasan terbaik dalam mengeratkan hubungan antara satu sama lain sekaligus menyerlahkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Justru itu, ahli Dewan Undangan Negeri Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si, mahu program seumpama itu diteruskan lagi di masa akan datang demi memastikan perpaduan erat masyarakat terus terpelihara. Saya berharap program seperti ini akan diteruskan dari masa ke masa kerana ia memberi manfaat kepada rakyat dan juga merupakan salah satu program yang paling mudah mendekati rakyat. Berucap semasa majlis penutupan program itu pada Ahad, Datuk Seri Huang berkata, projek agro pertanian, pembinaan jambatan Rajang dan Jalan Sarike Tanjung Manis merupakan sebahagian usaha penting kerajaan negeri untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Ujarnya ia memperlihatkan keprihatinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam memastikan Sarike terus maju. Sekian edisi malam bersama saya, Fidai Hanan dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.